Afrika menjadi benua yang paling pesat membangun ketika ini dengan fenomena penghijrahan penduduk dari kawasan pedalaman ke bandar telah mengatasi negara China dan India. Benua Afrika ketika ini sudah mula menempatkan diri bersama-sama negara membangun lain dalam memasuki revolusi industri keempat dengan kepesatan pembangunan yang dibawa oleh negara China. Revolusi industri keempat ini adalah penyambung revolusi digital yang berlaku sejak pertengahan abad yang lalu yang kini berkembang dengan gabungan pelbagai jenis teknologi dari aspek fizikal, digital dan biologikal. Selepas Republik China ditubuhkan pada tahun 1912, negara China mula memajukan pelbagai industri dan berjaya menjadi negara yang moden. Sekarang ini, Republik Rakyat China, People Republic of China, mempunyai visi yang jelas di bawah pimpinan Presiden Xi Jinping yang bertekad untuk menjadikan negara itu kembali hebat di mata dunia dengan visi Make China Great Again. Dengan semua misi dan matlamat ini, China mula menggerakkan usaha ke hadapan lagi apabila cuba memasuki benua Afrika dalam beberapa tahun ke belakang. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat bagaimana China berminat membuat pelaburan di Afrika. Teruskan menonton. Jalan Sutera abad ke-21. Pada tahun 2013, Presiden Xi Jinping mengutarakan plan besar untuk menghubungkan laluan Asia, Afrika, Rusia dan Eropah. Ianya menjadi dasar dalam semua aspek hubungan negara China dengan dunia luar ketika ini. Belt and Road atau Yidai Yilu yang akan menjadi laluan sutera abad ke-21 sebagai koridor penghubung laluan perdagangan daratan dan lautan. Projek ini dijangka akan menelan belanja sehingga $1 triliun melibatkan 71 negara dan merangkumi 1/4 keluaran dalam negara kasar KDNK Global. Strategi dasar luar China adalah untuk menjaga kestabilan politik Parti Komunis di bawah sistem sosialis, keselamatan nasional, kewibawaan dalam mempertahankan kawasan persempadanan, kesatuan kebangsaan serta menjaga kestabilan sosial dan ekonomi. Kenapa negara China berminat dengan benua Afrika? Kehadiran kuasa Eropah ke Afrika sebelum ini selama hampir 400 tahun sebagai penjajah dan mengaut sumber bumi di sana tanpa usaha pembangunan. Selepas Perang Dingin antara Amerika Syarikat dan Soviet, Afrika dilihat terpinggir dari arus global. China pula melihat Afrika sebagai peluang untuk dimodernkan, diperkembangkan ekonomi, dibangunkan infrastruktur dan menjana pelaburan. Bagi negara-negara di Afrika pula, kehadiran China adalah peluang untuk mendapatkan dana dalam menungkah arus global selepas era penjajahan. Akan tetapi, tidak dinafikan kehadiran China juga adalah untuk mengaut sumber asli seperti mineral, bahan api fosil dan hasil pertanian. Statistik menunjukkan pelaburan langsung FDI dari China berjumlah $2.7 bilion pada 2019, iaitu menurun dari jumlah $5.4 bilion pada tahun sebelumnya. Di benua Afrika yang lebih 600 juta penduduknya hidup tanpa kemudahan elektrik, 40% hutang yang dibayar kepada China adalah untuk pembangunan stesen jana kuasa elektrik. Namun, pelbagai pendapat dikeluarkan tentang campur tangan China ke atas Afrika sehingga ada yang mengelarkannya sebagai penjajahan cara baru. China mempunyai visi yang jelas mengenai kehadiran mereka di negara luar, iaitu menguasai pasaran, mendapatkan bahan mentah dan membuat pelaburan. Menurut seorang profesor pengajar politik China, negara China tidak mempunyai hasrat untuk membuat orang luar menyukai mereka, yang mana Parti Komunis diketahui tidak mesra dengan nilai-nilai universal seperti demokrasi dan kebebasan. Mereka akan hanya membuat pakatan jika terdapat visi yang sama. Sebelum ini, fahaman Konfusianisme yang lama meresap dalam jiwa bangsa China menyebabkan mereka tidak banyak mencampuri urusan luar. Namun pada ketika ini, jika China tidak berusaha menjadi negara ekonomi global yang kuat, negara yang berpopulasi tinggi ini tidak akan dapat menampung keperluan semua rakyat dan akan diancam kemiskinan. Seramai 160 juta rakyat China hidup kurang dari $1.25 sehari. Dan rakyat juga mula mengutarakan masalah domestik dengan lebih terbuka. Oleh itu, usaha pemerintah mencari peluang mengembangkan ekonomi melalui negara seperti Afrika boleh dianggap logik. Namun, kehadiran China di peringkat global tentunya mengutamakan kepentingan rakyat mereka terlebih dahulu, di samping mahu menunjukkan imej sebagai kuasa besar di peringkat global. Pembangunan oleh China di Afrika. Sekurang-kurangnya, 5 negara di Afrika mempunyai projek pembinaan landasan kereta api yang dibiayai oleh China, iaitu Kenya, Ethiopia, Angola, Djibouti dan Nigeria. Ibu Pejabat Kesatuan Afrika dibangunkan di Ethiopia, dibiayai dan dibina oleh China sepenuhnya dengan nilai $200 juta. Pada tahun 2017, Ghana bersetuju memeterai perjanjian eksplorasi bauksit dengan China dengan nilai pembiayaan lebih $10 bilion. China bercita-cita untuk meluaskan lagi penerokaan sumber galian mineral di Afrika. Pada tahun yang sama,
Angola menandatangani perjanjian pembinaan stesen janakuasa hidroelektrik di Dondo, Angola. China juga membuat pelaburan langsung untuk membangunkan zon ekonomi khas di Republic of Congo. Selain itu, China sudah membina banyak zon ekonomi khas di Algeria, Ethiopia, Nigeria dan Zambia. Zon ini bertujuan untuk membangunkan industri setempat dengan lebih efisien. Syarikat minyak China dianggarkan melabur sebanyak $15 bilion untuk eksplorasi dan pengeluaran minyak serta gas asli di Afrika. Afrika adalah pembekal kedua terbesar sumber asli ini selepas Timur Tengah, iaitu kira-kira 25% dari import. Dengan usaha sama ini, China dapat membuat rundingan pemulihan harga minyak yang lebih menguntungkan. Dalam pada masa yang sama, China mendermakan kira-kira $100 juta untuk membina bangunan parlimen baru di Zimbabwe. Kritikan negara lain terhadap China. Pengaruh China yang meningkat di Afrika banyak dikritik oleh pihak Amerika Syarikat dan Eropah. China dianggap sebagai penjajah era baru yang cuba membuat perangkap hutang dan menyelinap ke dalam sistem politik, seterusnya menguasai benua itu. Aktiviti pelaburan, pembinaan infrastruktur mega dan pembiayaan bank adalah cara moden untuk penjajahan ekonomi. China juga dituduh ingin mengaut sumber alam yang banyak dari benua Afrika. Pembangunan pesat negara China sejak tahun 1990-an menyebabkan permintaan terhadap minyak dan mineral lain meningkat, dan dengan pelaburan yang dibuat oleh China, mereka akan dapat mendominasi eksplorasi sumber alam di Afrika. Menurut satu kajian, China memberi pinjaman sebanyak $152 bilion kepada 49 negara di Afrika dari tahun 2000 hingga 2018. Masalah juga boleh timbul jika bekalan terputus disebabkan konflik di Afrika, dan China dilihat sukar untuk menggerakkan pasukan ketenteraan ke kawasan tersebut. Pandemik coronavirus juga menyebabkan kejatuhan ekonomi di Afrika, dan negara-negara di sana mengalami kesukaran membayar hutang kepada China. Untuk mencapai impian negara China dalam menjadi kuasa ekonomi terbesar dunia, kekayaan hasil bumi seperti minyak dan gas asli di Afrika boleh menjadi penyumbang kerancakan industri di China sendiri. Kehadiran China ke benua Afrika sememangnya memberi peluang yang baik seperti pembinaan infrastruktur dan peluang pekerjaan. Akan tetapi, dikhawatiri isu lain seperti pemeliharaan alam sekitar. Contohnya, penebangan hutan sama sekali tidak diberi perhatian akan menjejaskan kehidupan di sana. Kesimpulannya, menjelang 2050, populasi benua Afrika akan meningkat dari 1.3 bilion kepada 2 kali ganda, iaitu sekitar 2.5 bilion, dengan 80% pertumbuhan ini akan berlaku di bandar. Oleh itu, ia menjadikan populasi bandar-bandar di Afrika sahaja akan mencapai sekitar 1.3 bilion penduduk. Sudah pasti, negara-negara di benua ini sangat memerlukan pembangunan yang segera supaya ekonomi dapat diseimbangkan dengan kadar populasi yang meningkat. Dengan kehadiran China ini, Afrika harus mengambil peluang dengan pelaburan yang dibuat, di samping boleh belajar sesuatu yang dapat menguntungkan negara-negara di benua ini. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.